Dengan cara kita memanggil jin dan syaitan ni, sengaja manggil jin dan syaitan ni, kita tak tahu, kita tak sedar. Itulah punca jin dan syaitan menjadi sebab penyakit kita. Misalnya tuan-tuan ni, amalan masyarakat kita di Malaysia, di Asia Tenggara, amalan apa? Pagar rumah, pagar rumah, bukan pagar yang Cina buat itu dengan besi, pagar rumah. Kalau di Johor, saya orang Johor, pagar rumah ni yang terkenal ialah menggunakan tahi besi. Kedua, menggunakan kacang hijau. Kacang hijau tu dimasukkan dalam botol. Botol tu ditanam terbalik. Kadang-kadang menggunakan buluh. Dalam buluh itu ditaruh serbuk emas. Kadang-kadang menggunakan paku. Kadang-kadang menggunakan telur itik, telur angsa. Ditanam 4 penjuru rumah atau beberapa tempat di rumah, di keliling rumah. Ini sebenarnya tuan-tuan, amalan pagar rumah ni, ya, sebenarnya adalah merupakan, ya, sebahagian daripada simpulan sihir yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Lama kelamaan, berapa tahun kemudian, pagar-pagar rumah ini, jin-jin yang digunakan untuk pagar rumah ini akan menyerang kita, menyerang penghuni rumah, anak isteri, ya, sehingga ada yang lumpuh. Karena itulah, kalau tuan-tuan ada buat pagar-pagar rumah, tuan-tuan tolonglah buangkan. Karena itu dari segi hukum pun syirik. Dari segi hukum syirik. Bila kita sudah mengaku Allah Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Sampurna, pergantungan hati kita pada Allah. Pagar-pagar rumah ini tidak jadi apa-apa, tapi membahayakan kita. Saya nak cerita beberapa cerita yang saya ingat. Seorang ustaz, minta maaf lah siapa berkelulusan Azhar, dia berkelulusan Timur Tengah di bidang syariah, mengajar sekolah menengah, sebuah sekolah menengah di Selangor. Ustaz ni sakit bertahun-tahun, lebih 2 tahun, sakit dada, sesak nafas, keluar masuk hospital, doktor pun tak dapat diagnosiskan. Entah bagaimana sampai ke pusat rawatan saya. Kebetulan pada hari itu saya ada. Saya dah biasa kalau sakit dada, saya tanya saja, Ustaz ada tak buat pagar-pagar rumah? Tak ada. Tapi saya tanam paku 4 penjuru ada. Paku tu daripada mana? Kawan-kawan juga, ustaz-ustaz juga. Kalau gini, ya, kata saya, ustaz tak, hari ni tak perlulah ustaz berubat. Ustaz balik cari paku yang ustaz tanam. Dia kata dah lupa lah. Tapi kan agak-agak tempat itu ustaz tahu 4 penjuru. Ya, dia kata tahu. Senang saja. Ustaz ambil tajak, tarik, nanti tersangkutlah paku tu. Betul tuan-tuan. Daripada 4 dapat 3. Alhamdulillah, penyakit ustaz ni sembuh 100%. Tak ada lagi. Padahal saya tak ada ubatkan pun, tak ada mandi, tak ada apa. Bila buang paku-paku ni, hilang. Cerita pagar-pagar rumah ni, saya fikir tuan-tuan kalau terlibat, ya, kalau tuan-tuan susah, ya, nak nak buangkan, minta tolong murid-murid saya di sini. Saya menemui seorang keluarga di Raja Selangor. Dia sakit saja, suami isteri. Datang ke pusat rawatan saya banyak kali. Kali terakhir saya ada. Saya tanya,
Ada tak bakar-bakar rumah? Dia kata ada. Siapa yang buat? Sipulan-sipulan seorang pawang. Dengan apa? Telur itik. Tapi Ustaz, bakar rumah telur itik ni sudah dimatikan oleh seorang lain. Sipulan-sipulan. Dengan cara apa? Dia guna telur angsa. Ya? Tadi yang ditanam mula-mula telur itik. Datang orang kedua ditanam dengan telur angsa. Kata saya, ini dua balak lah. Ya? Ya, akhirnya saya simbahlah dengan tempat itu, lubang itu dengan apa? Formic acid. Barulah disembuh, tuan-tuan. Ini bakar-bakar rumah ni. Satu lagi, kepercayaan kita, tuan-tuan, ni terhadap barang-barang yang ada hikmah. Barang-barang lama, keris, tombak, lembing, ya, pedang. Ini barang-barang lama pun ada jin yang menjaga. Ini pun jadi sebab, tuan-tuan. Saya ingat ya, 1-2 tahun dulu ketika saya datang Terengganu, murid saya obatkan seorang tua perempuan umur dalam 70-80 tahun. Kata murid saya, dalam badan dia itu memang saya pun tengok, ya, makcik ini dia boleh cakap Siam, kadang-kadang cakap Inggeris, kadang-kadang cakap Arab. Cakap anu pun boleh, cakap apa ni, Tamil. Jadi saya tanya makcik ini dalam keadaan dia tak sedar, saya tanya jin dalam tu. Apa sebab orang ini macam ni? Apa sebab? Cuba kau cerita. Makcik ini dia pergi asyarat. Jadi saya agak-agak, ini lesung batu. Lesung batu ke? Baru dia anggap. Rupanya bila saya tanya keluarga yang bawah, di rumah memang ada satu lesung batu. Ya. Lesung batu ni dibuang, tuan-tuan, elok ya. Jin tu keluar. Ini bukan kepercayaan lama. Memang betul, tuan-tuan. Kan orang kita ni suka ya menyimpan tembaga lama lagi bagus. Di PJ, di apa itu? Di Petaling Jaya. Di apa ni? USJ 9, Subang Jaya. Seorang makcik hidupnya ketakutan siang malam. Sebab apa? Dalam rumahnya ada hantu, dia kata. Dia tengah tengok TV, tiba-tiba ada orang duduk dekat depan TV. Hari-hari dia panggil pawang itu, pawang ini, kata seorang pawang ini pokok-pokok keliling rumah banglo besar mesti ditebang, dibakar. Pawang pun buat bakar, masih ada lagi. Entah berapa orang pawang, wallahu alam. Akhir sekali dipanggil saya. Panggil saya duduk dekat itu ruang tetamu. Saya tengok dekat apa itu, almari kaca tu banyak barang-barang tembaga. Saya pun tanya, makcik ni siapa punya? Ini daripada Rahmat ada, bapak ada, nenek ada. Bapak saya dulu ADO pertama Melayu di Kuala Lumpur. Memang banyak, tuan-tuan. Boleh tak saya ambil ni keluarkan? Saya ambil semua keluarkan, taruh di tepi rumah, saya simbah dengan formic acid. Kata saya, makcik jangan bawa masuk. Kalau laku jual, jual lah. Kalau tak mau jual, buang pun tak apa. Sembuh, tuan-tuan. Tak ada lagi hantu yang sama-sama tengok TV dengan dia. Satu lagi azimat, tuan-tuan. Azimat ni macam-macam azimat. Tahun 2011 saya dipanggil bahagian pengurusan masjid apa ni, Jabatan Agama Islam Kelantan. Ya. Saya ingat nama Ustaz Ismail. Dia kata di Kelantan ni macam-macam lah penyakit. Ya. Jadi dalam seminar itu sampailah bab azimat. Bab azimat ni saya sebut satu. Bila dah habis seminar itu, semasa makan tengah hari itu, Ustaz Ismail ni cakap dengan saya, Dr. Jahid, masalah azimat di Kelantan ni yang buat tuan-tuan guru pondok.
Tapi orang ramai tak kata itu azimat. Itu adalah ta'wiz. Itu adalah wafa. Sebenarnya tuan-tuan, apa juga jenis azimat dibuat dari ayat Quran ke apa ke. Bila jenis tangkal azimat ni Nabi dah sebut siapa yang makan azimat dia syirik. Man alaka faqad asraka. Siapa yang pakai azimat dia syirik secara mutlak. Dalam satu seminar tuan-tuan yang diadakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, yang menulis kertas kerja mufti wilayah. Pada masa itu dia belum jadi mufti lagi. Dalam kertas kerja itu dia baca, dia kata azimat ni tak boleh, haram, syirik, kecuali yang dibuat daripada ayat Quran. Azimat dibuat daripada ayat Quran boleh, diharuskan. Ketika itu arwah almarhum Dr. Haruddin ada hidup lagi. Dia pun bangun. Pada pandangan saya, apa pun juga jenis azimat ayat Quran ke, tak boleh, haram, syirik. Lalu Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dia tarik. Sekarang kalau gitu saya setujulah dengan pandangan profesor. Saya tarik balik pandangan saya ini. Kita tak boleh jadikan ayat-ayat Quran sebagai azimat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak cerita satu pengalaman. Seorang makcik umur dalam 60-an, dia sakit saja. Berubat di pusat rawatan saya hampir 1 tahun. Seminggu kadang sekali, kadang sebulan 2 kali. Dia ini yakin dia sakit itu kerana ada orang sihirkan dia. Sihir itu ditanam di keliling rumah dia. Dia paksa saya, "Ustaz, datanglah, cuba periksa rumah saya, ada tak orang tanam barang?" Saya pergi sampai 2 kali tuan-tuan. Pun kata saya tak ada apa-apa, insya-Allah. Dia tak percaya tuan-tuan. Dia datang lagi. Kedatangan yang akhir, saya kata, makcik macam mana pun ada simpan barang. Saya rasa begitu. Akhirnya tuan-tuan, dia ambil beg tangan dia keluarkan satu keping tembaga nipis macam kertas, tapi tembaga bertulis dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lain. Dia pun keluarkan begitu, "Ustaz, jangan-jangan ini tak, tapi ini bukan azimat, ini ta'wiz, ini wafa yang buat seorang ustaz namanya sipulan. Ustaz ni ngajar masjid juga macam ustaz ngajar masjid. Takkanlah ini tangkal." Saya kata, "Makcik, saya tak tahu." Bila saya ambil tuan-tuan, saya rendam dalam air yang saya bacakan ayat. Makcik ini yang duduk itu, dia tergolek, dia tak sedar. Saya bercakap dengan jin dalam tu. "Macam mana engkau sekarang boleh keluar?" "Boleh." "Ikut mana?" "Tangan kiri." "Saya boleh tolong?" "Boleh." Saya pun tolong, tak sampai seminit jin ni keluar, makcik tu sedar. Makcik ni kata apa? "Allah, tak sangka pula yang buat ustaz rupanya azimat juga." Ayat kursi ni tuan-tuan, ini cerita betul, bukan saya reka-reka. Jadi azimat-azimat ni pun janganlah disimpan. Saya nak cerita yang akhir lah. Ini azimat pelaris. Di kampung saya, dekat-dekat kampung saya itu ada satu kampung nama Paya Jaras. Di kampung ini ada satu padang yang besar. Buat apa? Pasar malam. 1 minggu 2-3 kali pasar malam. Ada seorang hamba Allah yang menjaga di situ. Dia sakit, istrinya sakit, anak mantu sakit saja. Akhirnya berubat dengan saya. Saya pun tanya, "Awak menjaga ni ada tak pakai pelaris?" "Ada, Ustaz." "Apa pelarisnya?" "Kulit belangkas." Kulit berangkas itu tuan-tuan ditulis dengan ayat-ayat Quran. Siapa tulis? Siapa yang buat ni? Seorang ustaz. Kata saya, mungkin
kamu ni sakit, keluarga kamu ni sakit kerana ni pelaris ni. Ustaz, sebelum saya pakai pelaris ni, saya jual di Paya Jarah tu, kalau meniaga pasar malam nak dapat 50 pun susah. Bila saya pakai pelaris ni sampai 500 satu malam saya dapat. Saya pun kata, oh, tanggal inilah yang melariskan, yang bagi rezeki awak bukan Allah. Sekarang macam inilah. Cuba saya ambil, saya bakar. Selesai semua tuan-tuan. Ini kan ada orang niaga. Jangan pakai pelaris ya. Kalau pelaris tu tak usahlah. Lebih baik kita berdoa.